Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tak tahu Quran ni bagaimana keadaannya di akhirat nanti. Sebab itu kita berdoa. Quran, ada orang membaca Quran pagi petang siang malam, ada orang baca Quran mungkin tak banyak, tapi dia menjaga Quran, letak ke atas sekali kan. Letak ke atas, jaga Quran, letak situ, tak turun-turun dah, sampai berabuk. Jadi kita berdoa kepada Allah, Quran, Masya Allah, kita baca Quran sekadarnya. Jadi mudah-mudahan Quran itu lana. Maka kita berdoa, Allahumma ja'al Quran hujjatan lana. Ya Allah, jadikan Quran itu hujjatan lana. Dia berhujah bagi pihak kami. Wala hujjatan alaina. Janganlah Quran itu berhujah ke atas kami. Bermaksud kalau berhujah ke atas kita, kalah kita. Padahal Quran itu berhujah ke atas kita, bermaksud Quran itu akan mempersalahkan kita. Kalau hujjatan lana, bermaksud Quran itu mempertahankan kita. Bermaksud jadikan Quran itu hujah bagi kami, bermaksud Quran mempertahankan kita. Mungkin kita amalkan Al-Quran, kita baca surah-surah yang tertentu. Setiap kali kita nak tidur, kita baca surah Mulk, maka dia akan mempertahankan kita. Ada surah-surah yang kita amalkan. Kita suka baca surah Yasin, sampai hafal Yasin. Kita baca surah-surah yang tertentu. Nak baca surah tu semua, tak layak tak pula. Baca surah. Maka mudah-mudahan Al-Quran itu hujjatan lana. Dia berhujah bagi pihak itu. Maksudnya Al-Quran itu mempertahankan kita. Wala hujjatan alaina. Dan jadilah Quran itu berhujah ke atas kita. Dia melawan kita. Dia mempertikaikan kita. Itu walayyahu billahi min dzalik. Begitu juga kata-kata yang disebut umurmu itu pada nafas yang satu. Yang kita dah urai sebelum ini lah. Hakikat hidup kita adalah pada nafas sekarang. Pada nafas sekarang. Kehidupan kita adalah nafas yang sekarang. Nafas yang sekarang tu apa? Yang sekarang lah. Yang saya sebut sekarang tadi adalah perak. Jadi sentiasalah kita ini berada pada waktu sekarang. Sekarang. Kita tak mungkin berada pada waktu yang akan datang. Waktu yang lalu pun bukan dah berlepas, waktu yang akan datang pun bukan untuk kita. Yang dah lalu pun tak boleh kita nak capai. Jadi waktu yang ada pada kita adalah waktu yang sekarang. Waktu sekarang itu diungkapkan sebagai nafas. Kita panggil nafas itu, itulah umur kita. Maka dikatakan, maka sungguh-sungguhlah menjaga nafas yang satu, nafas yang sekarang itu sungguh-sungguhlah kita jaga. Jangan jadikan nafas itu berhujah ke atas kita. Jadi bermaksud setiap nafas yang kita tarik itu dengan arti kata dia juga ada hak yang dia tuntut ke atas kita. Sebagaimana Nabi disebut dalam hadis Nabi, apa disebut? Inna li ahlika 'alaika haqq wa li zawjika 'alaika haqq. Apa lagi? Dalam hadis Nabi pun sesungguhnya ke atas keluargamu itu ada hak. Keluargamu ada hak, istrimu ada hak, suami ada hak, anak ada hak, ayah ada hak. Bahkan pada diri kamu juga ada hak yang perlu kamu tunaikan. Hak diri kita, hak istri, hak suami, hak anak, hak ibu bapa, hak jiran, hak masyarakat. Semua ada hak. Maka Nabi katakan, berikan setiap yang berhak itu haknya. Fa'tu kulla bihaqqin haqqahu. Fa'tu kulla bihaqqin haqqahu.
Dalam hadis Nabi mengatakan, berikan segala yang berhak itu haknya. Masya Allah. Kita mungkin tak dapat tapi tetap akan dituntut. Sama ada kita tidak menunaikan hak kita kepada orang yang berhak ke atas kita, dan kita tidak menunaikan hak, maka hari akhirat nanti sama ada Allah itu menuntut haknya daripada kita ataupun dia halalkan. Masya Allah, suami istri masing-masing ada hak di atas sama lain. Istri ada haknya terhadap suami, suami ada haknya terhadap istri. Masing-masing ada hak. Mungkin saja si suami tidak memenuhi haknya sebagai suami kepada istri. Mungkin orang rumah tidak tahu banyak hak-hak dia. Contoh hak-hak Allah mungkinlah kalau suami sedangkan jadi lain tak. Macam kau sana dia nak tuntut dalam bini ya pula kan. Jadi istri ada haknya. Bermaksud tidak sepatutnya si suami menyuruh istri berbagai kerja. Buat ni. Jangan melawan. Melawan berdosa. Dia rumah tadi. Rupanya dia ada hak yang si suami tidak berikan hak kepada istrinya. Contoh. Tak ada rehat langsung. Yang rehat lelaki Contoh. Jadi mungkin akhirat nanti, Masya Allah, rupa-rupa si suami ini tidak berikan haknya kepada istrinya. Allah Maha ada hak rehat, ada hak cuti, hak satu ahad cuti. Contoh. Tapi tak ada hak. Rupa-rupanya hak istrinya tidak ditunaikan oleh suaminya. Macam mana tak ada? Itu juga hak suami yang tidak dipenuhi oleh istri. Sehingga ada seorang wanita yang ingin berkahwin, sebelum nak berkahwin dia jumpa Nabi SAW. Maka sebelum nak berkahwin, wanita tadi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah hak seorang istri kepada suami? Bagaimana aku ingin menjadi seorang istri yang boleh memenuhi hakku sebagai istri, memenuhi hak suami itu? Macam mana? Dia nak berkahwin, tapi berkahwin itu nak jadi seorang istri yang memenuhi segala hak dari istri. Supaya di akhirat nanti dia telah memenuhi segala haknya. InsyaAllah. Hadis itu agak panjang, tetapi akhirnya orang perempuan tak sanggup. Orang perempuan tak sanggup. Kalau macam tu ya Rasulullah tak sanggup, tak berkenan, tak. Dia tak pergi sebab tak sanggup. Sehingga hadis itu tak salah, dan dia kata InsyaAllah kalau begitu telah membesar hak-haknya yang untuk dipenuhi seorang istri. Tapi menyebut hadis itu tak salah, dan dia kata sehingga kalau kamu sanggup meminum nanah yang keluar daripada hidung suamimu, itu belum tentu lagi kamu boleh memenuhi hak suamimu. Masya Allah, baiknya, sayangnya istri kepada suami dia, sehingga kalau kamu sanggup minum nanah yang keluar dari hidungnya, itu pun belum tentu kamu memenuhi hak suami itu. Masya Allah. Oleh ketaatan istri kepada suami cukup tinggi. Masya Allah. Pada itu gambaran patuhnya. Sehingga Nabi kata begitu diperintahkan seorang istri itu menghormati suaminya, menundukkan hati mereka kepada suami, tawadhu'nya kepada suami, merendahkan diri kepada suami. Itu maksudnya. Sehingga Nabi mengatakan, kalaulah aku dibenarkan seseorang sujud kepada seseorang, yang pertama aku perintahkan sujud, istri sujud kepada suami, sujud hormat. InsyaAllah. Jadi kebanyakan kita istri meninggi diri kepada suami. Tak ada orang lelaki mau buat Contoh, ramai terasa ni.
Katanya suami saya meninggi diri, merendah diri. Sebab itu bila sisi khidmat kepada suami, Masya Allah, tinggi sisi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wanita ini tak jadi kahwin, tak mungkin menyempurnakan. Bermaksud, Masya Allah, di akhirat itu sudah pasti hak-hak suami itu tidak mampu dipenuhi oleh isteri. Maka bagaimana ketika itu? Jadi kalau sesama manusia, kita bersalah, suami bersalah kepada isteri, isteri bersalah kepada suami, ayah bersalah kepada anak. Banyak hak-hak anak yang tidak dipenuhi. Sekarang kita mendengar hak ayah kepada anak, anak tidak memenuhi hak ayah, anak tidak menghormati ayah, anak tidak taat kepada ayah. Bahasa itu yang selalu kita sebutkan. Ayah kita menyebut hak anak, ada hak terhadap mama ayah dia. Bila seorang ayah ngadu tentang kedegilan anak dia, suruh nak kalau sahabat apa tak mau lah anak ni, mana nak buat ni? Dia fikir bawa ke khalifah tolahan, bawa ke khalifah, jangan bawa ke pasal nama lah. Ayah betul kan ni, ayah ni gini. Dihegat dah anak tu jumpa khalifah selama. Maka ayah ngadulah si anak ni dogil, si anak ni sekian anak ni tidak menunaikan hak dia. Kemudian sedang tanya budak kita ni, betul ke apa yang ayah tersebut? Anak ni pandai juga lah. Jadi anak dikata, wahai khalifah, sesungguhnya ayah aku tidak memberikan haknya kepada aku, dia kata. Tidak memberikan hak kepada aku. Jadi apa haknya? Anak ini gitu. Pertama, ketika ayah aku nak berkahwin, tak pula ayah nak kahwin. Ketika ayah aku nak berkahwin, dia tidak memilih wanita yang salihah, kita tengok anak mak lah. Dia tidak pilih wanita yang salihah. Mana mak ini bukanlah seorang yang salih. Macam mana nak baik? Mak aku sama tak baik. Melalah, apa dengan malam. Sembahyang mana kan. Mak aku tak baik. Jadi ayah aku dulu buat salah dia. Apa dia tak pilih perempuan yang elok. Maksudnya lah mak saya. Dia tidak memilih isteri yang betul-betul dia tu. Ada pelah emak macam tu mana dia. Kemudian dia tidak menamakan aku dengan nama yang baik. Dia tak menamakan aku dengan nama yang baik, nama tak baik. Lepas tu dia tidak didik aku dengan didikan yang baik satu. Lepas kata Sayyidina Umar, sebelum anakmu durhaka kepada engkau durhaka terlebih dahulu terhadap anak engkau. Bermaksud sebelum engkau mengadu anak kau bersalah terhadap engkau terlebih dahulu melakukan kesalahan terhadap anak. Bermaksud si anak juga ada hak. Jadi setiap hak sesama manusia, bahkan sesama makhluk pun ada hak, binatang pun ada hak terhadap kita. Kita boleh kucing itu ada hak terhadap kita. Entah terhadap atau tidak hak kucing itu. Kalau kita menzalimi, maka berhak dia mengambil hak di akhirat kita. Berhak dia. Padahal kita nak minta maaf ke kucingnya. Jika makhluk yang lain, mana ada hak mereka yang tidak tunaikan. Kalau sudah pasti di padang mahsyar nanti semua yang ada akan dipanggil. Yang mampu kita lakukan sama ada Allah itu memaafkan kita, menghalalkan, atau kita membayar mereka dengan kebaikan yang ada pada kita sahaja. Jadi saling memaafkan, itulah yang terbaik dia. Si suami memaafkan si istri memaafkan suami. Sayyidina Umar memaafkan istri dia. Gitu juga si ayah memaafkan anak dia.
halal. Tapi kita tidak menggunakan hak. Tapi setiap manusia yang ambil hak dia ambil lah. Kita melakukan perkara yang tak baik pada jiran kita, maka akan nanti dia berhak lah nak minta hak dia. Sebab kita menzalimi dia minta berhak minta hak dia. Jadi jiran tadi dah, ya Allah aku halalkan. Sebab kita bermaksud akan nanti setiap orang yang punya hak akan menuntut haknya ke atas kita. Jadi yang kita sebut itu sekadar manusia, binatang dan sebagainya. Oh, ada lagi hak-hak yang lain yang kita mungkin terlepas pandang untuk memikirkannya. Salah satunya hak waktu. Sehingga hak waktu dari sebagian mana? Hak setiap nafas. Bermaksud setiap nafas itu ada hak yang perlu kita berikan haknya. Bukan hak satu hari, bukan hak 1 jam, tapi hak setiap saat. Itu namanya hak setiap nafas namanya. Setiap nafas yang kita hidup ini, dia ada hak dia yang perlu kita tunaikan. Kalau tak tunaikan, nanti akan tuntut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara dia mengatakan, ya Allah, orang ini tidak memberikan haknya kepada aku. Berapa banyak waktu yang menuntut, sebanyak nafas yang kita tarik semenjak kita akhir balik sampai kita mati. Kalau kita nak kira nafas kita mula-mula masa sakit tadi, kita pun tak kira lah. Berapa nafas kita tak kira lah. Ataupun nafas sehari sebanyak kita bangun pagi tadi sampai sekarang, ada orang kira berapa kali nafas dia tarik? Tak pernah dia kata. Cubalah solat ibad pula. Bangun subuh tu kira. Tak tasbih tu. Tarik satu, tarik dua. Tak terbuat kita orang. Bermaksud setiap nafas itu ada haknya yang akan tuntut kepada kita. Bermaksud kalau kita tidak berikan hak, maka nafas itu hujjatun alaina. Hujjatun alaina bermaksud dia berhujjah kepada Allah dan dia akan hujjah ke atas kita. Bermaksud, ya Allah, orang ni tak baik ya Allah. Itu maksud hujjah ke atas kita. Orang ni tak baik ya Allah, orang ni zalim ya Allah. Itu maksud dia berhujjah ke atas kita. Kalau hujjatan lana, waktu itu mengatakan, ya Allah, orang ni baik ya Allah, dia berikan hak ni kepada aku. Jadi cubalah kita hitung waktu-waktu yang perlu, banyak mana waktu yang kita gunakan yang dia berkata, ya Allah, orang ni tak baik ya Allah, orang ni zalim ya Allah. Berapa banyak waktu yang kita gunakan, waktu itu berkata, ya Allah, orang ni berikan haknya bagi aku ya Allah. Apa hak nafas? Hak nafas adalah taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud waktu-waktu yang berlalu kita gunakan taat kepada Allah, maka nafas itu mendapat haknya. Mana-mana nafas yang kita tarik, nafas itu kita berada dalam maksiat, maka kita berikan hak nafas itu. Masya Allah, kita tarik nafas sebanyak 50 kali. Ketika mana kita tarik nafas itu, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermaksud kita berikan hak waktu itu, maka dia akan berhujjah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud kata-kata umruka nafsun wahidun, umurmu pada nafas yang satu itu. Maka bersungguh-sungguhlah, fajtahid, bersungguh-sungguhlah an yakuna laka, bersungguh-sungguhlah agar nafas-nafas itu laka, dapat faedah bagimu. Maka nafas itu dah mengatakan, ya Allah, ketika aku ditarik nafas itu, dia berzikir padamu ya Allah. Ya Allah, ketika mereka ditarik nafas itu, dia salat ya Allah. Nafas yang lain, yang lalai dan sebagainya, itu dikatakan jangan jadikan nafas itu hujjatun alaika.
Jadi kalau orang menghitung nafas, dia akan sayang lah nafas tu kan. Oh tadi nafas, setiap nafas tu dia akan sayang. Macam orang bila menilai duit ni pergi ke sini, duit ni pergi tempat tak faedah, duit ni pergi tempat yang faedah. Bagi orang yang menghitung untungan, dia akan kira setiap sen duit itu supaya digunakan pada tempat faedah. Begitu juga nafas, itu maksudnya. Dan kita lalai untuk mengira nafas demi nafas, nafas demi nafas, kita lalai. Kadang lalai itu kita biarkanlah 1 jam, 2 jam, kadang kita biarkan 1 hari pun nafas itu sia-sia kan. Nah, yang kita takuti apa? Yang kita takut nafas itu akan berhujah di hadapan Allah ke atas kita. Maka tak ada cara lain kecuali dengan istighfar, dengan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu mengampunkan kesalahan kita pada nafas-nafas yang kita gunakan tanpa faedah itu. Kemudian seterusnya disebut suluk ini kita jadikan kehidupan kita ini dengan niat yang baik, niat tujuan maksud yang baik. Masya Allah, kita ke masjid, kita solat, kita ibadat dan sebagainya. Tapi ada satu lagi yang perlu kita faham, yaitu apakah tujuan kita hidup? Apakah tujuan kita hidup di dunia? Itu perlu kita faham. Apakah tujuan kita hidup di dunia? Tujuan untuk apa? Tujuan agar bercita-cita kita untuk mendapatkan. Bila kita faham atau bila kita memegang, diberikan kepahaman apakah tujuan hidup kita, maka jadilah hidup kita di atas tujuan itu. Jadi bermaksud kalau kehidupan kita ini semata-mata untuk kesenangan duniawi, itu tujuannya, maka jadilah kehidupan kita itu untuk itu. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kita iman, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keyakinan tentang akhirat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita iman, Allah Subhanahu wa taala memperkuatkan iman kita, keyakinan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Keyakinan kita apa? Keyakinan kita bahawa adanya kehidupan akhirat yang kekal abadi. Kita diberikan kepahaman, diberikan keyakinan bahwa kehidupan kita yang sebenar adalah akhirat. Maka betulkah daripada semata-mata kehidupan kita untuk duniawi semata-mata, akhirnya kita jadikan kehidupan kita adalah untuk akhirat. Sebab itulah kehidupan yang sebenar. Nabi menyebut la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sebenar kecuali kehidupan akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa berikan kita keyakinan, berikan kita keimanan, berikan kita kepahaman. Maka jadilah hidup kita untuk akhirat. Maka diberikan berbagai kekuatan di atas keyakinan itu, di atas keyakinan, di atas keimanan kita bahawa kehidupan kita sebenarnya adalah akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan menghadapi dunia ini. Masya Allah. Kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang kita susah dan sebagainya, kita faham bahawa dunia ini bukan kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal ada di akhirat. Tapi kekuatan kepada kita, diberikan kesabaran kepada kita menghadapi berbagai godaan. Kalau orang tak beriman, Masya Allah, udah diri pun ada. Dulu kemen lawa, kemen handsome, kemen gagah, ketika umur mereka mencapai 80 tahun, apa lagi nilai hidup ni? Tadi nilai lah. Dulu kemen lawa lah. Tapi dah 80 mana lawa lagi dah. Tak lawa sebagainya. Jadi masa lemah dia punya
semangat dia lemah untuk asuh dan sebagainya. Dia hilang puncuk. Jadi kalau orang mukmin, orang muslim memahami kehidupan adalah akhirat, tak ada masalah. Sakit kaki sakit, pinggang sakit, muka mudah berkodudah, uban makin banyak, risau tengok lah. Kalau dia kata, dah banyak beruban dah. Aduh, risau sikit tu. Kata aduh. Sebab tak hinsap lagi. Awal jumpa pergi atuk dah. Mari pergi apa? Pergi apa sikit tu. Jadi, orang yang mukmin tidak jadi lemah. Sebab kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat, bukan lagi dunia. Maka jadilah dengan keyakinan itu tujuan kita hidup adalah akhirat. Jadi Masya Allah, yang penting ibadat, yang penting taat, yang penting salat. Kita kata, kita dengan berbagai kesusahan, dengan berbagai sakit, lemah dan sebagainya, kita tidak tergugat. Sebab apa? Sebab kita yakin kehidupan kita akhirat. Maka jadilah kehidupan, tujuan kita hidup adalah akhirat. Bermaksud kita hidup ini berdasarkan tujuan dan keyakinan kita. Jadi bila lemah keyakinan kita dan akhirat, itu yang disebut bila lemah iman kita, maka hidup kita tunggal-langgang. Apa maksud lemah iman hidup tunggal-langgang? Bermaksud bukan dia tak tahu tentang akhirat, tahu, tapi lemah keyakinan pada akhirat. Sebab yang dia rasa yang bahagia di dunia, yang bahagia di dunia, yang bahagia ni ada harta, yang bahagia ni ada duit, yang bahagia ni sihat. Itu yang dia yakin. Dia tahu akhirat, tetapi lemah iman dia. Maka dia sedih, godah diri dan sebagainya. Sebab pandangan dia salah, sebab tujuan hidup dia salah, sebab tujuan dia hidup untuk mencapai dunia semata-mata. Maka jadilah kehidupan dia duniawi. Jadi diberikan berbagai istilah madiyat. Orang yang madiyat, orang yang faham kebendaan, madiyat. Kefahaman adalah madiyat, bentuk kebendaan dan sebagainya. Maka segala tujuan sebegini disebut istilah dalam tasawuf sebagai himmah. Jadi setiap daripada kita ada himmah. Himmah ni cita-cita. Setiap daripada kita ada himmah, ada cita-cita. Apa cita-cita? Cita-cita saya nak jadi kayu sekaya-kayunya. Saling belum dapat, belum selesai lah. Jadi himmah dia ke arah itu. Maka ada orang himmah dia akhirat. Himmah aku adalah akhirat, cita-citaku ada akhirat. Maka selagi tak banyak ibadat, maka dia tak puas hati. Sentiasalah dia memperbanyakkan ibadatnya, membanyakkan ketaatannya, membanyakkan pahalanya. Sebab himmah dia adalah akhirat. Maka jadilah kehidupannya himmah di akhirat. Yang disebut sebagai cita-cita. Cita-cita kita adalah mengumpulkan harta. Cita-cita kita untuk menjadi masyhur. Cita-cita kita supaya orang angkat kita. Maka jadilah pelbagai cita-cita yang ada dalam diri kita. Maka diberikan keimanan oleh Allah, maka cita-cita kita akhirat. Maka kita kata, kita tak boleh masyhur, tak masyhur, orang mulia pun tak mulia. Akhirat. Maka dalam tasawuf, cita-cita yang tinggi itu lebih tinggi daripada cita-cita dunia, lebih tinggi daripada segala cita-cita mendapatkan syurga. Maka cita-cita yang paling tinggi itu disebut tasawuf. Cita-cita adalah untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang makna ma'rifat, maka bercita-cita kita untuk mendapatkan ma'rifat itu. Bila kita memahami apakah yang dimaksudkan ma'rifat kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengerti makna maksud ma'rifat kepada Allah, maka tidak bercita-cita kita untuk mendapatkannya. Ya, sebagaimana orang tak faham tentang akhirat, orang tak faham tentang kehidupan syurga, maka dia tidak bercita-cita untuk mendapatkannya. Ya, sebab yang dia nak dapatkan adalah harta dunia semata-mata. Maka dia bercita-cita untuk mendapatkan kehidupan dunia semata-mata. Begitulah tentang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita kepahaman makna ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak adalah cita-cita kita untuk mendapatkan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pojam colik kita, cita-cita kita ataupun kerisauan kita itu terhadap dunia semata-mata. Terhadap ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkinlah datang sekadar seminggu sekali datang. Masa kuliah atau Tuhan ni faham, cita-cita lah kita nak ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang sedih kan lupa oleh balik. Gila lah nak pergi Kelantan, nak dapat cita-cita berjalan. Kata boleh. Risau bila lah ni bila lah dah dapat rumah besar, bila lah nak tukar kereta, bila lah dia lah tukar balik kita punya cita-cita itu yang besar. Jadi lupa kita tentang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sehingga lupa tentang akhirat. Sehingga orang yang teringat akhirat, balasan syurga, balasan malaikat dan sebagainya, mereka ini belum diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sekadar diberikan kepahaman tentang kehidupan akhirat, maka bercita-cita untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Tidakkah sepatutnya kita mengikut imam kita, Imam Syafi'i kita, imam madhab kita, imam madhab dalam solat, imam madhab dalam puasa, imam madhab dalam haji, nikah, kahwin dan sebagainya. Imam Syafi'i bukan sekadar cita-citanya kepada syurga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Syafi'i, sekiranya amal aku ini sekadar nak dapatkan nikmat syurga, tidak sebegini amal yang aku lakukan. Jadi apa yang diinginkan oleh Imam Syafi'i? Keinginan Imam Syafi'i adalah menatap kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat, menatap kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Hati kita menatap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kata ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bercita-cita kita bagi petang siang malam. Mungkin bermula dalam majlis ilmu, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berkeinginan kita untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu di setiap hari. Berikan macam kita lah, ingat dia bagi petang siang malam, colik ya. Mana dapat 2,000 ni. Malam ni mana nak dapat 1 Bagi petang siang malam kita. Kita risau kan. Begitu juga kalau orang diberikan keimanan tentang akhirat, bagi petang siang malam fikir akhirat. InsyaAllah dosa banyak, pahala kurang, maka beramal dia. Petang dah fikir Allah akhirat dosa banyak, pahala kurang. Itu berfikir tentang akhirat. Bagi petang alhamdulillah, Allah kurang amal nak masyarakat. Dia amal berbentuk pahala, teringat dosa, ingat pahala, ingat dosa. Ini lebih baik daripada orang mengingatkan duit dan harta. Masya Allah. Kami faham. Kita hanya niat pahala dosa. Kita memikirkan pahala dosa. Memikirkan pahala dosa bermaksud memikirkan ganjaran akhirat. Itu maksudnya. Kita fikir dosa, kita fikir pahala, fikir dosa, fikir pahala. Apa maksud fikir pahala, fikir dosa? Allah kurang amal ni. Memikirkan pahala dosa bermaksud kita memikirkan syurga dan memikirkan neraka. Bermaksud kita memikirkan balasan apa kita dapat. Maksudnya ini lebih baik daripada kita fikir dunia. Tetapi ada lagi yang lebih besar daripada itu, yang disebut dalam kitab tasawuf, memikirkan tentang ma'rifat kepada Allah Subhanahu
kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berkeinginan untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka risau kita kalau tak dapat makrifat Allah Subhanahu wa taala, berkeinginan kita untuk makrifat dan risau kita kalau tak dapat makrifat, maka kerisauan itu akan bertambah. Sehingga setiap hari dia merisaukan perkara makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap hari dia berkisah bila nak dapat makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hati aku dihijab, ya Allah. Hati aku ini, ya Allah, tidak dapat merasakan kecintaan padamu, ya Allah. Jadi kita risau. Jadi bila kita risau, jadilah kita bercita-cita untuk makrifat kepada Allah bertambah. Pagi petang siang malam, pagi petang siang malam. Maka ini dalamkan himmah atau cita-cita. Maka disebut sekiranya orang itu himmahnya, kerisauannya, keinginannya untuk makrifat kepada Allah, inilah himmah yang paling tinggi. Himmah yang paling tinggi kepada diri seseorang. Cita-cita yang paling mulia, cita-cita yang paling tinggi adalah cita-cita untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu disebut, wahai mereka yang ada baginya cita-cita tinggi. Oh, sebut perkataan dalam saudara. Maka kata kitab ni, wahai mereka yang ada baginya cita-cita tinggi. Apa cita-cita tinggi? Cita-cita tinggi adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita tinggi adalah musyahadah pada Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita tinggi adalah hati kita rasa bahagia musyahadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu cita-cita tinggi. Kalau ada cita-cita kepada kita, ada cita-cita itu. Jadi cita-cita tinggi adalah cita makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita belajar ke sekolah? Pada yang pertama kita nak dia ada cita-cita nak lulus. Dia ada cita-cita nak dapat apa? Adalah cita-cita orang kau SPM. Macam mana apa cita-cita orang? Entah habis sikit adalah wandah cita. Kita pun risau. Macam mana SPM nak dapat apa? Entahlah habis sikit adalah wandah cita. Tak tinggi cita. Cita nak dapat straight A. Wah, tinggi cita-cita dia. Itu pun dah lagu kita lah. Sebab cita-cita tinggi kan. Ini cita-cita dia wadah. Sebab anak yang inginkan kerjaya yang tinggi itu, sebab dia tahu faedah dia. Bila dia berjaya cemerlang, ada faedah. Ada cita-cita. Sebab itu Nabi SAW menggalakkan kita agar cita-cita kita biar tinggi. Cita-cita biar tinggi. Sehingga Nabi juga dalam hadis dia, "Idza sa'altal jannah fas'alil firdaus." Idza sa'altal jannah fas'alil firdaus. Nabi mengatakan, apabila engkau ingin minta syurga kepada Allah, minta syurga firdaus. Jangan minta yang kecil-kecil. Minta syurga Firdausil A'la. Syurga Firdaus, syurganya para anbiya, para rasul. Jadi kita fahamlah bila kita minta tinggi apa maksud dia. Macam mana tadi kau SPM nak apa targetnya? Straight A ya tadi. Dia ada apa tu lekor main game ya. Tak waktu ni. Jadi saya ada usaha. Oh bagus, cita-cita. Baca buku, baca rolak. Tak apa lah, cita-cita dah ada lah. Jadi baca rolak. Tak dapat, baca tak faham. Itu cita-cita tinggi. Alhamdulillah. Tapi tak betul, cita-cita tinggi. Kenapa itu buku tak pusing ya? Macam mana ke ni? Ada betul lah. Jadi untuk apa? Jadi bila kita bercita-cita minta kepada Allah syurga Firdaus, tak mungkin minta sahaja. Mestilah dengan usaha itu maksud Nabi SAW. Nabi mengatakan bila engkau minta syurga kepada Allah, minta syurga Firdaus. Jadi bila minta syurga Firdaus, kita faham lagi itu. Mintanya syurga Firdaus. Tapi amalan tidak seperti syurga Firdaus. Begitulah. Cita-cita yang paling tinggi adalah cita-cita ma'rifat. Jadi katanya, wahai mereka yang ada baginya cita-cita tinggi,
kepada Allah, amal kamu tu macam mana? Ni teguran kepada orang yang suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suluk kepada Allah untuk mencapai makrifat. Masya Allah, nak makrifat kepada Allah, nak makrifat kepada Allah. Amal kamu macam mana? Wahai mereka yang ada bagi cita-cita tinggi, yang cita-cita untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, adakah engkau tinggalkan lazat duniawiyah? Lazat dunia ini kita lah orangnya, kita lah yang pamaknya, kita lah bersungguhnya. Mana kita mencari kelazatan duniawi, kita tidak mencari kelazatan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud kenikmatan ibadat kita biarkan. Ibadatnya tawa, ibadatnya pahit, ibadatnya biarkan dah. Yang penting kemanisan duniawi. Sedangkan kita kata cita-cita untuk tinggi, kita cita-cita untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita biarkan kita berlazat-lazat dengan duniawi, seronok dunia berlazat-lazat, dan kita tidak perbaiki diri kita ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita lemah, zikir kita lemah. Tak sepatutnya seperti itu. Perlulah kita berusaha agar bertukar kelazatan itu bertukar. Daripada kita merasa kelazatan duniawi, bertukar kita merasa kelazatan ibadat. Tidaklah kita merasa kelazatan ibadat bermaksud kita merasa kelazatan menjadikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Maka wahai orang yang punya cita-cita yang tinggi, adakah engkau tinggalkan lazat duniawiyah yang daniyah? Yang daniyah bermaksud yang rendah. Daniyah rendah, lawannya ulwiyah tinggi, daniyah rendah. Sebab itu sebagian ahli bahasa mengatakan dunia berasal daripada daniyah, rendah, martabat rendah. Sebab itu dunia itu dah rendah martabatnya. Dunia berasal dari kalimah daniyah. Sebab itu dikatakan, tidakkah engkau tinggalkan kelazatan dunia yang daniyah, yang rendah. Jadi bagi pandangan Allah, dunia ini adalah daniyah, rendah. Adapun akhirat ulwiyah, tinggi. Ma'rifat itu ulwiyah, berada pada tahap yang tinggi. Supaya tercapai dengan barang yang tiada melihat oleh mata, tiada mendengar oleh telinga, tiada terlintas atas hati. Kata-kata tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak terlintas hati. Inilah kata-kata yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada nikmat syurga. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menggambarkan keadaan syurga kepada para sahabat, Nabi nak menggambarkan betapa nikmatnya syurga itu. Nabi nak menggambarkan betapa lazatnya syurga. Maka Nabi mengungkapkan kepada para sahabat, syurga itu ma la 'ain ra'at wala udhun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Maka contohnya bermaksud para sahabat ini bila diingatkan syurga, bermaksud syurga itu apa saja gambaran keindahan syurga tidak tepat, lebih pada itu lagi. Itu maksudnya. Kalau kita pernah tengok lukisan yang cantik, ada lukisan-lukisan cantik ditunjuk, inilah gambaran syurga. Ada sungai, ada itu wajud di berbukit, ada macam-macam. Kita nampak gambar, pun banyak gambar. Inilah keadaan syurga agaknya. Tengok, salah gambar. Yang terpampak ada air wajud, ada air sungai, lapar kebun, ada pokok dan sebagainya. Maka tidak segitu keadaan syurga. Syurga itu ma la 'ain ra'at, tadi gitu. Mata kamu tak pernah pandang. Wala udhun sami'at, telinga kamu tak pernah dengar. Apakah bunyian-bunyian yang paling enak kamu dengar? Syurga itu lebih pada itu lagi. Wala khatara 'ala qalbi bashar, syurga itu tidak pernah terlintas di hati manusia. InsyaAllah. Syurga itu ada pintu.
Jadi sebelum masuk syurga, mungkin kita bayangkan pintu syurga itu macam mana, macam pintu istana, macam bila sampai di pintu syurga, kita hanya terkejut, bahasa Jampul tergamang. Tergamang ni tengok. Sebab apa? Tak terlintas itu. Ada pintu desain macam ni. Saya bagi ahli desain juga. Ahli desain. Arkitek juga. Kita tak tergambar je. Mana wala khatar ala aqlil bashar. Tak terlintas itu macam ni ada buatan itu baru pintu syurga. Dah masuk syurga, begitu juga tak terlintas gitu. Adanya rumah macam ni. Jadi sabda Nabi itu nak menggambarkan apa? Sabda Nabi itu nak menggambarkan betapa nikmatnya syurga tersebut. Kemudian kata-kata ini diberikan kepada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'rifat ini juga adalah syurga. Syurga maknawi namanya. Syurga maknawi. Ma'rifat inilah syurga maknawi. Dan dia ada kelazatan. Ada kelazatan. Bahkan kelazatannya melebihi kelazatan surga itu. Sehingga disebut ma'rifah itu sebagai jannah. Diungkap ma'rifah sebagai jannah. Disebut jannatul ma'rifat. Jannatul ma'rifat. Jadi ma'rifat kepada Allah juga surga. Kenapa ma'rifat kepada Allah disebut surga? Sebab ma'rifat kepada Allah itu syurga bagi roh. Ini bermaksud kita ada dua syurga. Mana datang dari syurga Al-Quran menyebut kita ada dua syurga. Dalam tafsir menyebut, dalam Al-Quran menyebut waliman khafa maqama rabbih jannatani. Dalam bahasa Arab jannatun satu, kalau dua jannatani, kalau jamak jannatun. Jannatun banyak. Jannatun satu. Kalau jannatani dua. Jadi Al-Quran menyebut waliman khafa maqama rabbih jannatani. Barang siapa tercapai maqam takut kepada Allah, jannatani, dia akan dapat dua syurga. Al-Quran waliman khafa maqama rabbih jannatani. Barang siapa sampai derajat maqam takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapat dua syurga. Dalam tafsir, kalau kita buka, apa maksud dua syurga? Orang dapat dua syurga? Yang pertama mengatakan, di akhirat nanti orang dapat satu syurga, dia dapat dua syurga. Mana maksudnya dua syurga? Pendapat kedua mengatakan, yang dimaksudkan dua syurga, syurga di akhirat dan juga syurga di dunia. Mana orang ni di dunia lagi dia dapat syurga dah. Di dunia dapat syurga apa? Maka disebut di dunia itu jannatul ma'arif. Jamak dari ma'rifat. Ma'rifatul ma'rifatani ma'arif. Di dunia dapat jannatul ma'arif, syurga ma'rifat. Di akhirat dia mendapat jannatul zakharif, dapat syurga perhiasan. Maksud ma'rifat juga disebut syurga, yang di akhirat itu juga disebut syurga. Dan dua-dua punya kelazatan yang tersendiri. Di akhirat nanti kita ada kelazatan makan, kelazatan minum, kelazatan tinggal, kelazatan bermacam-macam kelazatan yang berbentuk jasadiah. Di akhirat itu syurga yang bermaksud syurga yang makan, minum, berkahwin dan sebagainya, itu syurga jasad kita. Mata kita mendapat habuan dia, telinga kita mendapat habuan dia, perut kita mendapat habuan dia, syurga tubuh kita. Maka roh juga ada syurga dia. Syurga roh ini adalah berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah syurga roh dahulu. Roh kita dulu tak duduk dalam mahligai. Roh kita tidak duduk dalam istana. Roh kita tak duduk bersama bidadari. Tapi roh kita di mana? Roh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab roh itu syurganya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah syurga roh yang kita tak faham dah sekarang ni. Ya. Yang maksudnya syurga roh itu berada di sisi Allah, kita tak faham dah. Sebab
Sebab bila kita cuba untuk berada di sisi Allah, kita menggelisah. Kita cuba untuk duduk di sisi Allah, kita tak tahan, kita muak, kita jomu. Kita tak faham dah maksud cuba berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebab jiwa kita dah kotor lah. Dah kotor dengan nafsu syahwat, maka kita tidak faham lagi bermaksud menyebut nama Allah, kita tak faham dah. Menghadap Allah kita tak faham dah. Sebab roh kita telah dikotor dengan nafsu kita. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, maka kita berusaha memujahadah, maka sampailah kita pada syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, disebut Jannatul Ma'rifah. Maka diucapkan bersama juga, kelezatan syurga ma'rifah itu dengan ucapan yang sama juga. Maka dia kata, tinggalkan kelezatan duniawi ini supaya engkau akan tercapai dengan ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Menggambarkan nikmat yang tidak dapat digambarkan. Sebab kita tidak memahami makna ma'rifat itu, maka tidak bersungguh-sungguhlah kita nak mendapatkannya. Yang kita faham harta duit, itu bersungguh-sungguh kita nak dapatkan. Yang jalan salah tu betul, dapatkan juga kan. Duit dah sejuta ni, tapi dia lain dah sikit dia ada orang berbuat syubhat, dia tak dapatkan juga. Itu maksudnya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah dan taufik insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i